Assalamualaikum dan apa khabar semua. Selamat datang lagi ke edisi Berita Otomotif Tempatan dan juga Dunia di FTV. Jadi hari ini kita mulakan dengan cerita penurunan harga lah. Yang kait company pertama sekali mengumumkan penurunan harga ialah Perodua. Jadi mereka mengumumkan penurunan harga sebanyak antara 3 dan 6% selepas diberi pengecualian cukai jualan. Jadi walaupun pengumuman oleh Perdana Menteri mengatakan bahawa pengecualian cukai jualan itu akan bermula pada 15 hari bulan, tetapi Perodua telah mengumumkan bahawa mereka akan memberikan pemotongan harga tersebut sekarang, iaitu pada 10 hari bulan 6. Jadi 5 hari awal daripada yang diumumkan oleh pihak kerajaan. Jadi penurunan harga ni sebenarnya sama dengan ribat tunai yang telah ditawarkan oleh Perodua, iaitu penurunan antara 3 hingga 6%. Jadi program rebate tunai itu sebenarnya dijangkakan akan habislah hujung bulan ni, tetapi nampaknya dia akan diteruskan sama je harga ni sampai ke penghujung tahun, disebabkan sekarang dah ada pengecualian cukai tersebut. Jadi pengecualian cukai itu seperti mana yang kita tahu, ialah pengecualian cukai jualan. Kereta-kereta yang dipasang di Malaysia ataupun SKD menerima 100% pengecualian cukai jualan, manakala kereta yang diimport menerima 50% pengecualian daripada cukai jualan. Cukai jualan di Malaysia untuk kereta ialah 10%. Jadi kesemua kereta dalam line-up Perodua, iaitu Myvi, Asia, Beza, Arus dan Alza, kesemuanya akan menikmati penurunan harga antara 3 hingga 6% ini. Jadi saya harap kita boleh pergi menyokong Perodua, kerana Perodua ni salah satu-satunya syarikat otomotif di Malaysia yang menggunakan kandungan tempatan yang sangat tinggi. Mereka menggunakan sekurang-kurangnya 90% kandungan tempatan, termasuk enjin yang dibina di sini dan kotak gear juga yang dibina di sini. Dia tak dapat ditandingi oleh syarikat-syarikat lain. Jadi kalau awak datang pergi untuk membeli Perodua, memang sebanyak mungkin akan membantu vendor tempatan. Perodua tahun lepas saja membelanjakan 5.4 bilion ringgit untuk membeli komponen, dan tahun ini mereka bercadang tu nak belanja sampai 6 bilion ringgit lah untuk mencapai angka jualan lebih daripada 200,000, tetapi kita nampak mungkin tak akan mencapai sasaran tersebut. Jadi kita kena tolong sebanyak mana supaya mereka boleh membelanja wang itu untuk membeli komponen tempatan dan membantu ekosistem industri otomotif Malaysia. Sebenarnya Perodua is the biggest spender, and if we help Perodua, we will help everybody sebenarnya. The whole ecosystem memang menggunakan roughly the same vendors. So when you help Perodua, sebenarnya membantu semua orang. Berita kedua, ini berita menarik, lama kita tunggu ni. Toyota mengumumkan akhirnya mereka telah membuka tempahan untuk RAV4. Jadi ini kali pertama SUV ini yang sangat popular di seluruh dunia. Dia dengan Honda CR-V ini nombor satu dengan nombor 2 lah di dunia ni. Tapi kita di Malaysia ni kali pertama kita akan mendapat membeli RAV4 melalui saluran rasmi. Sebelum ni kalau nak beli RAV4 semua kena pergi cari grey importer atau parallel importer. Jadi kereta ni sebenarnya telah memenangi Japanese Car of the Year Award tahun 2019 dan tahun 2020. Toyota RAV4 ni sudah pun masuk generasi kelima dan kereta yang kali ini dia akan ditawarkan dengan enjin 2 liter dengan 2.5 liter, dan di Malaysia mereka hanya menawarkan versi pacuan roda depan lah ataupun front wheel drive. Tapi kali ini kereta ni disebabkan ianya mungkin datang daripada Jepun, CBU, ianya akan datang dengan dynamic force engine tu enjin 2 liter dan 2.5 liter. Sebenarnya saya tak pasti sama ada ianya diimport daripada mana ataupun dipasang secara tempatan. Ini kita akan dapat tahu dalam minggu depan lah. Pasal minggu depan kita dijangka akan diberikan peluang untuk melekati kereta ini dengan lebih dekat lagi. Dan situ kita akan boleh bertanya dengan lebih banyak lagi lah. Jadi kereta ini secara detailnya akan menggunakan Toyota New Global Architecture, GA4, saya tak ingatlah penama dia, punya technical name dia, dan ia datang dengan Toyota punya safety sense yang juga macam melibatkan beberapa perkara seperti pre-collision warning, lane keeping assist, lane departure warning, also dynamic cruise control yang berfungsi kepada semua kelajuan sampailah kereta berhenti. So ini memang satu ciri yang sangat bagus dan saya suka. Dan juga datang dengan 7 beg udara dan all the usual stuff lah, ABS, VSC, semua itu. Jadi harga untuk kereta ni, untuk yang 2.5 tu 223,880, manakala yang 2 liter tu berharga 203,880. Tapi ini harga sebelum pemotongan selepas dapat pengurangan cukai. Jadi dikatakanlah mungkin selepas penurunan cukai itu, penolakan cukai, harga untuk 2.5 ni mungkin RM215,700 dan untuk 2 liter RM196,500.
Jadi saya rasa ini harga yang sangat menarik untuk mereka-mereka yang berminatkan RAV4 dan akan mendapat kereta yang berspesifikasi tinggi lah, pasal bila kereta tu imported memang Toyota typically akan letak kereta yang full spec lah, pasal harga pun dah tinggi kan. So kali pertama kita dapat RAV4 secara rasmi di Malaysia. Di samping itu, Toyota juga mengumumkan pelancaran RAV4 PHEV di Jepun. Jadi yang menariknya PHEV RAV4 ni, ia datang dengan, of course, bila plug-in hybrid datang dengan bateri dengan elektrik motor. Yang menariknya elektrik motor ni akan memacu roda belakang. Jadi effectively ni akan memberikan ianya sebuah kereta pacuan 4 roda lah. Dan apabila dicampurkan kuasa bateri dengan kuasa daripada enjin yang kali ini mereka menggunakan enjin 2.5 liter tau. Jadi ianya menjana lebih kurang 177 kuasa kuda enjin ni, tetapi bila digabungkan dengan elektrik motor yang menjana 182 kuasa kuda, ini memberikan jumlah maksimum power output yang melebihi 300 kuasa kuda lah. Jadi 187 campur dengan 182 dah 359 kuasa kuda. Itu satu angka yang sangat besar. Walaupun kita tengok kalau kita campurkan cara begitu je campur 350 lebih kuasa kuda, tetapi sebenarnya bila dia nak draw, dia tak boleh nak draw full at any one time. So the total draw, bila dia dah boleh, the maximum draw yang dia boleh capai ialah lebih kurang 306 kuasa kuda, 306 PS lah. Dan ini sebenarnya satu kuasa yang sangat banyak. Dan dikatakan boleh memecut kereta ni pada kelajuan 100 km/jam bawah 6 saat. Jadi ini antara model Toyota yang paling cergas. Mungkin kalah dengan Supra saja pun. Dan so it's quite a shocking thing for an SUV lah. Dan kereta ni datang dengan bateri 18 kW dan dijangka boleh membacu sehingga 96 km dengan 18.1 kW tersebut. Dan kalau kita bahagi 96 dengan 18.1, ini menunjukkan bahawa ianya dikira lebih kurang dalam 5.3 kilometer untuk setiap kilowatt lah, which is a very very reasonable number. Pasal kalau kita tengok banyak ujian ataupun company lain yang claim mungkin sampai 7 hingga 8 km untuk setiap kilowatt of battery, tapi Toyota claim lebih kurang 5.3, which I think is going to be very achievable. So dengan this plug-in hybrid ni, kalau sebenarnya you duduk jarak pergi tempat kerja kurang daripada 50 km, you effectively boleh pergi dan balik lah tanpa menggunakan elektrik. Tapi kalau boleh kena ada charging point dekat tempat kerja lah. Kalau tak ada charging point tempat kerja, mungkin if your return trip every day kurang daripada 50 km, 50-60 km, saya rasa sangat-sangat boleh anda mencapai tahap ni lah. I think 70 km tu senang-senang boleh capai lah. Walaupun kita sangkut tengah jam ke aircon jalan ke apa ke, I think 70 to 75 km easily achievable with what this car is offering. Ini pula berita daripada Mitsubishi lah, berita baik daripada Mitsubishi. Mitsubishi mengatakan Triton mencapai 28% jualan pickup di Malaysia untuk bulan Mei. Ini satu pencapaian jugalah, disebabkan pasaran semua sekarang tengah letih dan lesu kan. Jadi Mitsubishi berkata mereka berjaya mendapat peningkatan dari segi angka jualan sebanyak 1%. Dengan 483 unit. Ini berbanding dengan bukan 1% daripada bulan April, pasal bulan April tak ada jual kereta. Ini 1% peningkatan daripada Mei 2019. So itu satu pencapaian yang sangat bagus. Tak banyak company kereta yang boleh match dia punya Mei 2019 punya angka, tapi Mitsubishi berjaya dengan 483 unit jualan. Dan ini satu pencapaian yang sangat besar kerana the total, according to Mitsubishi, market for pickup truck shrank ataupun mengecut sebanyak 45%. Jadi Mitsubishi punya pencapaian ni memang sungguh-sungguh something yang kita kena tabik lah. Jadi menurut Mitsubishi lagi, mereka berjaya mengekalkan penguasaan pasaran 22% sepanjang 5 bulan yang pertama ni. Dan ini satu peningkatan lah, kerana tahun lepas mereka menguasai hanya lebih kurang 17.8%. Jadi dalam keadaan COVID-19 ni, Mitsubishi kata mereka pun faham pembeli mungkin berasa risau nak datang ke showroom ke apa ke. Jadi mereka telah menghasilkan satu program di mana contactless punya cara untuk product demonstration melalui video call.
di mana also untuk driving test drive juga, you boleh booking your test drive online dan mungkin pergi ke showroom. Kereta dah siap, tak payah contact siapa-siapa kalau kita risau kan. Mungkin kita sampai, dia kata tuan kereta kat luar, dan boleh take over the car lah dan pergi for test drive macam mana ke. Ini satu lagi berita daripada Toyota, yang beli Toyota Motors kini menawarkan package pembiayaan untuk graduan yang menggunakan Maybank Islamic, dan mereka boleh menawarkan package pembiayaan sehingga 100% harga jualan. Jadi pembiayaan ini menggunakan Mudarabah Vehicle Term Financing I, MVTFI, ini nama jargon daripada Maybank lah, yang menggunakan Murabahah Principles. Saya pun tak cakap tentang Islamic Financing ni, jangan tanya saya lebih-lebih. Cuma yang dikatakan ini selain daripada Islamic Hire Purchase, juga mengikut Al-Ijarah Tumma Al-Bai. Itu dia punya legal jargon dia lah, apa terminologi yang menjadikan ianya Islamic lah. Dan tapi financing package ni hanya untuk Semenanjung Malaysia dan mengikut Toyota lagi, sekiranya ianya digabungkan dengan takaful dan kos-kos lain, ianya boleh mencapai 100% harga jualan kereta lah. Jadi mereka yang layak ialah mereka yang degree holder, berumur antara 21 hingga 30 tahun dan sudah bekerja lebih 6 bulan dan mempunyai gaji bulanan RM3,000 ataupun lebih. Jadi kalau awak mempunyai gaji yang kurang daripada RM3,000, anda akan memerlukan ibu bapa lah sebagai penjamin, dan juga ibu bapa juga perlu mempunyai total household income yang lebih daripada RM5,000. Dan juga kalau awak belum cukup 6 bulan pun, awak boleh juga menggunakan package ni tapi memerlukan ibu bapa juga sebagai penjamin. Okey, yang terakhir sekali ialah daripada Goodyear. Jadi kita ni pun masih lagi risau. Saya untuk menggunakan perkhidmatan luar, saya tak pergi gunting rambut lagi pasal masih lagi risau. Jadi kita faham ramai rakyat Malaysia yang masih lagi tak berapa yakin untuk menggunakan certain kind of perkhidmatan. Jadi Goodyear faham masalah ini dan dia kini menawarkan zero contact service. Jadi zero contact service ni boleh didapati di semua pusat servis kenderaan Goodyear Auto Care lah. Untuk menggunakan perkhidmatan ni, kita boleh menempah temu janji tersebut dengan menggunakan telefon ataupun aplikasi WhatsApp ataupun menggunakan laman sesawang mereka iaitu www.goodyear.com.my/store. Jadi setelah anda booking di situ, anda akan mendapat lokasi, masa dah ditetapkan dan awak pergilah muncul ke situ. Jadi bila sampai tu, awak letakkan kereta di tempat zero contact, ada parking special untuk zero contact, dan letak kereta dan letak kunci dari dalam sebuah kotak yang disediakan dekat situ, dan dia punya staff akan datang ambil kereta dan lakukan apa yang diperlukan untuk pasang tayar baru ke atau apa-apa lagi lah yang diperlukan. Jadi program ni juga melibatkan pemeriksaan keselamatan 12 poin. Jadi you masuk je untuk ambil bahagian dalam program ni, dia akan bagi free 12 point inspection untuk kereta, jadi untuk memastikan kereta tu selamat, which is usually the minimum kind of inspection that orang boleh buat lah untuk memastikan kereta selamat. So ini merupakan satu added service lah daripada Goodyear. Okey, kita menunggu lagi beberapa hari, mungkin akan dapat pengumuman baru. Saya rasa over the weekend kita akan dapat pengumuman baru tentang harga-harga kereta baru yang selepas pengecualian cukai. Buat kali masa ini hanya Prodos yang telah mengumumkan. Sampai situ saja berita kali ini. Kalau anda suka, tolong tekan butang like. Kalau bermanfaat, tekan butang kongsi. Dan juga tekan butang subscribe lah kalau kalian pertama datang ke sini, dan juga butang lonceng tu pasal kita ada banyak video-video baru yang kita akan buat naikkan. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.